Salam sejahtera. Ada yang orang kata Mahathir patut berehat sudah. Ada yang kata Mahathir perlu bersarah sudah. Ada yang kata Mahathir perlulah puas hati sudahlah jadi Perdana Menteri 2 kali, kata mereka. Sudahlah 2 kali jadi Perdana Menteri, 2 kali lagi daripada parti yang berbeza, daripada pembangkang, daripada kerajaan kepada pembangkang dan sebagainya. Ada yang menasihati Tun Mahathir, mereka kata cukuplah Tun, rehatlah, berilah peluang kepada orang lain lagi untuk mentadbir negara ini. Tidak usah lagi campur-campur tangan politik dunia, kata netizen. Tun harus memanfaatkan masa-masa akhir-akhir ini. Kalaulah ini bola sepak, ini masa tambahan, kata mereka, perlu dipergunakan sebaik-baiknya. Sudahlah, kata mereka, penat Tun, penat, kata mereka. Ini apabila lahir satu lagi dakwaan terbaru ataupun satu lagi pendedahan Tun yang paling mengejutkan kita. Di saat usia yang telah terlalu senja, 100 tahun, boleh lagi Tun memberikan komen berkait dengan bola sepak Malaysia. Ialah ada orang kata baguslah Tun ambil peduli. Tapi ada juga yang kata Tun ni apa saja ulasan, apa saja perkara yang dia boleh ikut, dia boleh tunggang, dia tunggang. Supaya kelihatan masih relevan dalam dunia politik Malaysia, kata mereka. Biarlah, berilah masa kepada orang-orang muda, orang-orang generasi lagi baru nih yang selesaikan masalah negara, kata netizen. Tun sudahlah, kata mereka, lagi menasihati Tun. Apa pula pendapat kamu semua? Kata Tun Mahathir, individu berkuasa dalam skandal FAM mesti dihukum. Belum lagi didapati, belum ada yang sah dan tiada dalang pun. Tapi Tun sudah memberikan satu naratif, persepsi yang seakan-akan ada dalam skandal. FAM sudah berikan kenyataan. KDN pun sudah bagi kenyataan. Jadi, itulah netizen kata Tun, sudahlah. Jangan campur lagi tentang urusan dunia, kata mereka menasihati Tun Mahathir. Biarlah orang muda, orang-orang sekarang yang menguruskan masalah bola sepak Malaysia, kata mereka. Dr. Mahathir Mohamad mengusulkan agar individu berpengaruh dan berkuasa yang menjadi dalam skandal kewarganegaraan melibatkan beberapa pemain bola sepak warisan Malaysia dikenakan hukuman setimpal. Itulah kan. Tun menggunakan isu ini supaya dia kelihatan masih relevan lagi. Supaya ada orang yang masih dengar suara dia lagi. Bagaimana pendapat anda semua? Perlukah Tun melibatkan diri atau menyibuk lagi tentang isu FAM bola sepak ini? Sebelum kita teruskan ulasan nih, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang. Tetapi, terapi imun ini bertindak menguatkan, menyeimbangkan dan mendidik imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Jawapannya, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang kuat, bijaksana dan seimbang. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam satu temu bual bersama Sinar Daily, bekas Perdana Menteri itu berkata, kewarganegaraan Malaysia telah diberikan kepada 7 pemain kelahiran luar negara tanpa penelitian sewajarnya, menyifatkannya sebagai cubaan menipu secara sengaja. Seseorang sedang menipu dan saya fikir dia patut dihukum, kata Mahathir. Jika di peringkat antarabangsa pun anda sanggup berbohong dan mereka-reka fakta, itu hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kuasa, kata Mahathir. Seseorang yang berpengaruh, mempunyai pengaruh besar dan kerana pengaruh itu, dia percaya boleh terlepas. Itulah yang dilakukan. Tetapi kita tidak dapat mengenal pasti siapa orangnya, kata Mahathir. Tetapi sebenarnya ini naratif saja.
sudah dinyatakan bahwa hanya berlaku kesilapan teknikal. Jadi saya rasa tindakan Tun Mahathir mengatakan perkara seperti ini adalah terlalu naif dan berat sebelah. Tidak mencerminkan kebenaran yang sepenuhnya. Saudara, bagaimana pula pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya rasa apa yang dijanjikan oleh Perikatan Nasional kali ini di Parlimen adalah satu janji yang kosong. Kerana mereka berjanji akan memberi bantuan RM500 sebulan untuk isi rumah dan pendidikan percuma. Dua-dua hal ini belum terbukti. Dua-dua hal ini masih lagi boleh dianggap satu pembohongan atau satu janji kosong yang tidak akan tertunai. Adalah netizen tadi yang saya rasa lucu, dia kata kalau Perikatan Nasional memimpin negara lagi, boleh lingkup negara ini, kata beliau, apabila menyorot tentang bantuan yang disebut ini. Apabila menyorot tentang apa yang mereka mau buat. Silap-silap hari bulan, kering KWSP, kata mereka. Saudara, apa yang dijanjikan oleh Perikatan Nasional hari ini memang bagus tapi bebankan negara. Ingat, negara kita ini bukan negara yang sehari dua. Perlu survive di dalam dunia ekonomi, politik, geopolitik dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Anwar Ibrahim pernah cakap, dia boleh bagi, tapi harus kita lihat geopolitik dan geoekonomi dunia. Jangan karena kita bernafsu, beremosi, mau dapat senang-senang duit, maka kita sokong perkara ini. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, ramai juga netizen yang membuat ramalan bahwa jika RM500 sebulan diberikan kepada isi rumah, ini akan menjadikan rakyat Malaysia ini lebih manja dan mungkin akan menimbulkan masyarakat yang dengan tanda petik malas. Hanya mengharapkan bantuan kerajaan dan terus bantuan kerajaan. Anda pernah dengar satu perumpamaan. Perkara yang paling bagus ialah kalau ada seorang pengemis meminta ikan, Anda beri dia tiap-tiap hari ikan, maka sampai seumur hiduplah dia akan jadi pengemis dan hanya tahu minta ikan. Tapi seorang yang bijaksana terjumpa pengemis yang mahu ikan, dia akan beri hari pertama ikan. Hari kedua, dia beri lagi ikan, tetapi dia akan mula mengajar untuk memancing. Dia beri jala atau dia beri pancing, maka diajarnya untuk memancing supaya pada hari-hari yang akan datang, dia bijak untuk mencari ikan yang lebih banyak lagi. Jadi tindakan memberikan uang yang terlalu banyak kepada rakyat Malaysia memang bagus, tetapi dikhawatiri. Anda fikirlah secara logik, jangan fikir secara emosi. Memang semua rakyat Malaysia layak dapat bantuan, tapi kalau bantuan dah terlampau tinggi, ini akan membebankan keuangan negara dan geoekonomi dunia yang sering berubah mungkin akan menyebabkan kita terbeban. Apabila sudah diberikan, bayangkan 5,000 itu diberi dan tiba-tiba pula ditarik, bayangkan dikurangkan, apa yang akan jadi? Rakyat marah lagi. Jadi lebih baik diberikan sedikit, diajar untuk memancing, macam perumpamaan tadi. Daripada terus dibantu dengan wang tunai, lebih baik kerajaan memikirkan cara untuk rakyat mendapatkan kerja, dapatkan uang melalui pekerjaan. Tambah baik gaji, tambah baik pekerjaan, sediakan ruang untuk rakyat dapat berniaga dengan lebih baik, bantuan-bantuan yang boleh membangkitkan jiwa berniaga ataupun ruang untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Kan itu lebih baik. Kita bukan tidak menyokong pemberian RM500 ini. Kita sokong. Tapi, itulah saya kata, kalau dah terlalu banyak, takut-takut nanti rakyat akan terlalu manja sehingga hanya tahu meminta dan meminta. Dan paling penting sekali, takut-takut nanti uang ini akan menjebak kepada berbagai perkara yang tidak elok. Kerana dalam cadangan ataupun janji yang dilemparkan oleh Hamzah Zainuddin ini, beliau kata
Bantuan sebanyak RM500 sebulan itu jauh lebih baik berbanding program SARA karena disifatkannya SARA bersyarat dan terhad. Dia kata dalam program yang akan diperkenalkan oleh Perikatan Nasional itu, dia kata kita akan beri bantuan dan kita serah kepada rakyat apa yang mereka perlukan. Yang ini saja sudah tentu ramai orang yang mungkin setuju, tapi ramai juga yang berfikiran waras tidak akan setuju. Uang itu sepatutnya digunakan untuk membeli keperluan harian, beras, gula, apalagi ya, garam, barang-barang harian lah. Bukannya dibeli pula dengan barangan-barangan lain. Kalau uang itu boleh dibeli segala-galanya, apa saja boleh dibeli mengikut keperluan, saya rasa jauh sekali rakyat untuk membeli barang-barang keperluan. Mungkin hanya 50% yang benar-benar membeli makanan keperluan atau barang-barang keperluan dapur ataupun keperluan rumah. Selebihnya, silap-silap hari bulan, ada yang beli di Shopee, di Lazada, di TikTok, dan macam-macam lagi platform lain. Paling kita tidak ingin berlaku ialah ada juga mungkin segelintir rakyat yang akan menyalahgunakan bantuan itu dengan membeli makanan atau membeli arak, membeli rokok, membeli vape, dan macam-macam lagi. Ada juga mungkin yang ambil kesempatan beli ketum. Jadi saya rasa cadangan ini baik tetapi tidak sesuai dilaksanakan. Saudara-saudara sekalian, Hamzah berkata juga PN juga akan menawarkan pendidikan percuma di peringkat prasiswaza kepada semua golongan rentan dan memerlukan terutama penerima BPN. Perikatan Nasional juga akan memastikan mana-mana pelajar yang layak mengikut merit akan diberikan beasiswa bagi menyempurnakan pengajian ijazah pertama dalam bidang strategik, katanya. Pada masa yang sama, autonomi kepada institusi pengajian tinggi awam akan diperluaskan melalui tabung, kata beliau lagi. Ahli Parlimen DAP bagi Kota Melaka kemudian bangun mencelah dengan bertanyakan, siapakah calon Perdana Menteri daripada pihak pembangkang? Hamzah menjawab, kalau nak tahu, kami di sini semua dah tahu siapa calon PM. Kalau Kota Melaka nak tahu, sila masuk ke PN, katanya. Parti-parti utama dalam pembangkang Bersatu dan PAS kini dilihat tidak sehaluan dalam memutuskan calon Perdana Menteri daripada PN. Bersatu mencadangkan presidennya Muhyiddin Yassin sebagai calon, namun terdapat kumpulan dalam parti itu sendiri yang cenderung menyokong Hamzah Zainuddin. Sementara itu, Dewan Pemuda PAS dalam muktamar sebelum ini mencadangkan timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai pilihan utama mereka. Perwakilan Pemuda PAS sebulat suara meluluskan satu usul mendesak pemimpin atau pimpinan parti supaya mengambil alih kepimpinan PN. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang lalu, Muhyiddin diumumkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Namun PAS akhirnya memenangi 43 kerusi parlimen, menjadikannya parti yang mencatat kemenangan terbesar dalam kalangan parti yang bertanding di Dewan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Janji Perikatan Nasional, dia kata dia akan berikan bantuan RM500 sebulan untuk isi rumah dan pendidikan percuma. Wow, oke. Saya mau ulas tentang janji. Saya boleh katalah ini mungkin sekadar janji kosong. Bukan mungkin lah. Kita boleh janjikan ini sebagai satu janji kosong daripada Perikatan Nasional kerana ini boleh katakan peniruan semata-mata atau hanya mahu populis. Apa yang mereka nampak daripada Anwar Ibrahim, mereka hanya putar belitkan ataupun flip sahaja untuk melawan Anwar Ibrahim. Okey. Mungkin anda kata, bagusnya dapat RM500 sebulan dan anda pun tiba-tiba menyokonglah Perikatan Nasional. Dan dia kata pendidikan percuma. Okeylah, kita akan ulas perkara ini. Pertama, waktu mereka menjadi kerajaan dulu, mereka tidak pernah pun terfikir mahu bagi RM500 sebulan untuk isi rumah, apalagi pendidikan percuma. Mereka bukan sekejap tahu Perikatan Nasional memerintah negara ini lebih kurang 3 tahun setengah.
Tapi mereka langsung tak terfikir pun buat benda ni. Tapi selepas jadi pembangkang, tiba-tiba dorang fikir pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kata mereka bagi RM500 sebulan. Kalau macam tu, kau bagi dulu rakyat di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Itu adalah nasihat netizen kepada Perikatan Nasional. Jangan kau fikir dulu bagi seluruh rakyat Malaysia RM500 sebulan kalau rakyat Kelantan pun kau tak dapat bagi air yang bersih. Kalau gaji para guru pasti pun kau tak dapat beri ikut kelayakan ataupun ikut gaji minimum seluruh Malaysia, iaitu 1,000 lebih, menghampiri RM2,000 itu. Kenapa kau nak bagi RM500 sebulan kalau gaji guru pasti pun kau tak dapat berikan penuh ikut gaji progresif? Ini satu penipuan yang ketaralah terang-terangan kan. Mereka tak mampu majukan 4 buah negeri, bagi mereka semua itu cukup dengan bonus-bonusnya sekali. Ini kan pula seluruh rakyat Malaysia. Selain daripada itu, Anwar Ibrahim yang cemerlang di dalam memungut hasil, cemerlang di dalam cukai, cemerlang dengan memungut semula dana negara yang telah dicuri, telah disakau pun tidak mampu berikan RM500 sebulan ini. Ini kan pula mereka ini semua yang seringkali digelar sebagai makan gaji buta. Nak bagi pendidikan percuma. Pendidikan apa yang percuma mereka boleh tawarkan? Kau bagi dulu pendidikan percuma di Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, kata netizen. Tiru macam Sarawak. Sarawak kan sudah mula. Jangan cakap negara dulu. Kau buat dulu di 4 buah negeri yang kau perintah, kata netizen. Apa pendapat kamu semua? Kata Perikatan Nasional, mereka akan memperkenalkan bantuan prihatin nasional RM6,000 setahun kepada isi rumah yang memerlukan. Itu kata Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Dulu kamu perkenalkan Jana Wibawa, apa yang jadi? Bukan Jana Wibawa. Apa yang jadi? Sakau Wibawa. Apa yang diimpi-impikan tidak menjadilah pula. Dan menurut Hamzah Zainuddin, bantuan sebanyak RM500 itu jauh lebih baik berbanding program bantuan asas rahmah SARA. Kerana menurutnya, bantuan SARA itu bersifat bersyarat dan terhad. Okey, dengar ini. Saya tidak setuju dengan apa yang Hamzah Zainuddin katakan. Ini memang saya terang-terang tidak setuju. Kenapa? Dia kata, ini berbeza dengan bantuan yang bersyarat, terhad. Seperti skim SARA yang mengekang pilihan rakyat, katanya. Kata beliau, bagi duit SARA, engkau tak boleh beli barang ini. Engkau kena belanja yang ini saja. Apa hal ni, katanya. Kita PN akan beri bantuan dan kita serahkan kepada rakyat apa yang mereka perlukan, katanya. Yang ini saya betul-betul bangkang dan saya tidak setuju. Kenapa? Uang yang sepatutnya diberikan itu diguna untuk uang yang perlu. Paling perlu, Perikatan Nasional kata beban kos sara hidup rakyat yang meningkat. Kos sara hidup rakyat yang meningkat itu paling tepat adalah untuk hidup. Makanan asas, keperluan asas. Itu. Jadi tindakan Anwar Ibrahim yang ini aku paling setuju. Dia hadkan pembelian itu untuk barang-barang tertentu yang benar-benar keperluan. Telefon bimbit bukan keperluan, saudara. Reload, nak bayar internet, nak bayar apa lagi parking. Apalagi kalau nak beli rokok dan juga arak. Itu bukan keperluan. Bayangkan, RM500 yang Hamzah Zainuddin cadangkan ini tiada syarat. Apa saja mau beli boleh. Maknanya, apa saja yang dia mau beli bolehlah kan. Bagi mereka yang nak membeli rokok, dia beli rokok. Bagi mereka yang mungkin boleh minum arak, dia beli arak. Itu sebabnya saya tidak setuju. Yang saya setuju adalah Anwar Ibrahim. Beli dengan barang yang benar-benar perlu dulu. Sebelum kita teruskan ulasan panas ini, saya memang panas. Saya kongsi dulu dengan anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit.
Apabila imun badan kita lemah, penyakit akan berakar, bersarang di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak mampu menghapuskannya dan melawan penyakit itu. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan, dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini untuk bebas dan sembuh daripada semua jenis penyakit. Saudara, saya betul-betul tidak setujulah dengan apa yang Hamzah Zainuddin buat ini. Untuk bagi RM500 sebulan, ya itu bagus, itu sangat bagus. Tapi itu yang kita kata, dulu buktikan dulu di 4 buah negeri yang kau perintah, Perikatan Nasional perintah. Kalau kamu boleh buat di sana, tentu di negara pun boleh, di persekutuan pun boleh. Itu pertama. Yang kedua, RM500 itu bagus kalau dapat setiap bulan, tapi itulah hadkan kepada barang-barang keperluan sahaja. Saya sangat setuju. Barang itu ditumpukan pada barang keperluan, bukannya untuk barang-barang yang tidak berguna. Saya risau nanti lain pula yang dibeli. Nanti tidak keterlaluan kita cakap. Ada orang yang beli ketum. Kau cakap, itu mustahil lah. Iyalah, kau cakap macam tu. Tapi biasa akan berlaku. Jadi apabila penumpuan uang itu dibeli kepada barang-barangan yang perlu sahaja, itu bagus. Jadi apa yang dicadangkan oleh Hamzah Zainuddin, RM500 sebulan ini bagus. Tapi syarat yaitu saya memang tidak setuju. Saudara, apakah Perikatan Nasional sudah membuat kajian sepenuhnya pelaksanaan? Mereka ini memilih untuk jalan yang orang kata populis. Tak apalah, Anda mungkin tidak minat dengan Anwar Ibrahim, Anda mungkin tidak minat dengan nilai populis semua itu, atau tidak populis Anwar Ibrahim. Tapi Anda harus fikir, jangan ikut emosi. Jangan hanya karena famous ataupun populis Anda suka dengan benda itu. Walhal itu hanya merosakkan negara. Dan yang ketiga, saya nak tanyalah kepada Anda, Anda betul-betul pakar ekonomi kah? Kalau Anda pakar ekonomi, bagus. Kalau Anda tak pakar ekonomi, aku tunjuk kepada Anda. RM500 itu, kalau ikut apa yang Anwar Ibrahim buat, semua perbelanjaan berlaku transaksinya di dalam negara kita. Uangnya ada di negara kita. Uangnya berpusing di dalam negara kita. Diperoleh keuntungannya oleh para peniaga yang ada dalam negara kita. Tapi kalau ikut apa yang dinyatakan oleh Hamzah Zainuddin ini, dia kata PN akan beri bantuan dan kita serah kepada rakyat apa yang mereka perlukan. Nah, silap-silap hari bulan, RM500 itu akan belanja. Di mana? Di Shopee, di Lazada, di tempat-tempat lain lah. Bagus kalau dia beli barang itu di Shopee yang milik kerajaan Malaysia ataupun para peniaga Malaysia. Tapi kalau dia beli daripada negara lain, contohnya di China, di Jerman, di Itali, dan sebagainya, kemana uang itu mengalir? Anda fikirlah sendiri, siapa yang untung, siapa yang rugi. Kebanyakan rakyat Malaysia sekarang suka sangat membeli barangan daripada China. Kenapa? Shopee jual barangan daripada China itu banyak, dan kebanyakannya pula murah. Kita tak boleh salahkan Shopee. Nah, itu adalah platform yang memang sangat diminati oleh orang ramai. Dan saya pun suka juga. Buktinya, bila kita ada duit lebih, kita akan beli di Shopee. Shopee bagus, saya tak salahkan. Tapi yang kita cakap sekarang ini ialah kemana uang itu beredar, kemana uang itu bergerak, kemana uang itu boleh membangunkan negara. Jadi itu adalah ulasan kita. Menurut Hamzah lagi, bantuan SARA diberikan dalam bentuk kredit dalam baikad penerima dan boleh digunakan di lebih 4.100 pasar raya serta kedai yang mengambil bahagian di seluruh negara. Jadi sebenarnya saya sukalah dengan apa yang Anwar Ibrahim umumkan ini. Namun Hamzah kata PN juga akan menawarkan pendidikan percuma di peringkat prasiswaza kepada sebuah golongan rentan dan memerlukan terutamanya penerima BPN. Perikatan Nasional juga akan memastikan mana-mana pelajar yang layak mengikut merit akan diberikan beasiswa bagi menyempurnakan pengajian ijazah pertama
dalam bidang strategik katanya lagi. Kan? Itulah saya kata tadi, ini bagus tapi tak tahulah mampukah mereka laksanakan atau tidak. Sebab buktinya sudah ada di depan mata 4 buah negeri, bagaimana mereka laksanakannya pun tak tahu. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.